Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada Puan Idayu dan rakan-rakan sekalian. Kami daripada kumpulan yang terdiri daripada 5 orang iaitu Marian Najwa, Fatin Atira, Nurul Izzah, Hanis Hadirah dan Nur Syahira. Dalam persembahan video ini, kami akan membentangkan tentang apakah itu audit kumpulan serta contoh-contoh yang berkaitan. Akaun gabungan adalah satu bentuk akaun kumpulan. Ia memberi satu gambaran akan kedudukan kewangan dan keperuntungan kumpulan seolah-olah ia adalah satu entiti. Pada dasarnya, ia menjumlahkan kesemua aset liability dan keputusan operasi syarikat, induk dan subsidiari. Maksud struktur syarikat kumpulan ialah sebuah kumpulan itu wujud sekiranya syarikat induk mempunyai satu atau lebih anak syarikat atau dikenali sebagai komponen. Pemahaman struktur syarikat kumpulan amat penting dalam menentukan sejauh mana tahap kawalan, kesandaran dan tahap mentaliti penyerta kewangan komponen serta keperluan kepada akaun gabungan mahupun tidak. Akaun gabungan merupakan suatu bentuk akaun kumpulan. Terdapat 3 struktur syarikat kumpulan, iaitu yang pertama, anak syarikat. IFRS 10 mentakrifkan anak syarikat sebagai entiti yang dikawal oleh entiti lain. Kawalan itu bermaksud bahawa syarikat induk boleh mentadbir dasar kewangan dan operasi anak syarikat. Kawalan boleh diperoleh jika lebih daripada 50% hak mengundi. Ini biasanya dilakukan dengan membeli lebih daripada 50% saham syarikat subsidiari. Yang kedua ialah usaha sama. Periwaan Perakaunan Antarabangsa 28 dalam kurungan IAS mentakrifkan usaha sama sebagai usaha sama pengaturan bersama di mana pihak-pihak yang mempunyai kawalan bersama mempunyai hak kepada aset bersih usaha sama itu. Pengaturan bersama adalah usaha sama yang mana dua atau lebih pihak mempunyai kendali bersama. Kawalan bersama adalah perkongsian kawalan kontrak yang diatur secara persetujuan yang wujud hanya apabila keputusan mengenai aktiviti yang berkaitan meneruskan persetujuan sebulat suara pihak yang berkongsi kawalan. Manakala yang terakhir ialah syarikat bersekutu. Periwaan Perakaunan Antarabangsa 28 dalam kurungan IAS 28 mentakrifkan syarikat bersekutu sebagai entiti di mana pelabur mempunyai pengaruh penting. Pengaruh yang signifikan bermaksud kuasa untuk mengambil bahagian dalam keputusan dasar kewangan dan operasi pelabur tapi tidak mengawal atau mengawal bersama dasar tersebut. Pengaruh penting biasanya diperoleh dengan membeli lebih daripada 20% kuasa mengundi tetapi kurang daripada 50%. Kaedah penyerta kewangan syarikat bersekutu tidak memerlukan penyerta kewangan disatukan atau digabungkan, hanya ditunjukkan pada peragian khusus dalam penyerta kewangan. Terdapat objektif umum dan objektif khusus. Objektif umum iaitu menggabungkan pelarasan transaksi antara syarikat induk dan syarikat subsidiari mengikut tempoh perakaunan sebagai satu entiti. Manakala objektif khusus iaitu memberi gambaran akan kedudukan kewangan dan keberuntungan kumpulan seolah-olah ia adalah satu entiti. Pada dasarnya, ia menjumlahkan kesemua aset, liability dan keputusan operasi syarikat, induk dan subsidiari. Ia juga memastikan akaun kumpulan direkod dan dilaporkan dengan benar dan seksama mengikut prinsip perakaunan diterima umum iaitu GAAP dan peruntukan akta syarikat. Terdapat 2 standard iaitu MFRS 10 dan AIS 27. MFRS 10 menyatakan penyerta kewangan disatukan menggariskan keperluan untuk penyediaan dan pembentangan penyerta kewangan yang disatukan yang memerlukan entiti untuk menyatukan entiti yang dikawalnya. Kawalan memerlukan pendedahan atau hak untuk pulangan berubah-ubah dan keupayaan untuk mempengaruhi pulangan melalui kuasa ke atas seorang penerima pelaburan. Manakala IAS 27 menyatakan penyerta kewangan berasingan seperti yang diubah pada tahun 2011 menguraikan keperluan perakaunan dan pendedahan untuk penyerta kewangan berasingan yang merupakan penyerta kewangan yang disediakan oleh induk atau pelabur dalam usaha sama atau syarikat bersekutu di mana pelaburan tersebut diambil kira sama ada pada kos atau sesuai dengan AIS 39 instrumen kewangan di mana pengiktirafan dan pengukuran atau IFRS 9 instrumen kewangan. Dewan ini juga menggariskan keperluan perakaunan untuk dividen dan mengandungi banyak keperluan pendedahan. Penyerta kewangan disatukan merupakan
menggabungkan semua fungsi perakhiran kewangannya bersama-sama, iaitu antara induk dan subsidiari, menunjukkan keputusan dalam penyerta kedudukan kewangan, penyerta pendapatan dan laporan penyerta aliran tunai, dan biasanya dibuat pada tahun ke tahun. Terdapat dua kaedah untuk menyediakan penyerta kewangan disatukan, iaitu kaedah kos dan kaedah ekuiti. Ia memenuhi GAAP sebagai garisan panduan bagi memastikan setiap ciri-ciri yang diperlukan dipenuhi. Tanggungjawab pihak pengurusan ialah untuk menyediakan dan mempersembahkan penyerta kewangan disatukan yang adil dan saksama mengikut prinsip-prinsip akauntan yang diterima umum, iaitu bebas daripada salah nyata yang ketara sama ada disebabkan oleh penipuan atau kesilapan. Standard yang digunakan oleh Euro Audit dalam menyediakan akaun kumpulan ialah ISA 600. Juruaudit kumpulan bertanggungjawab untuk memberi pendapat audit terhadap penyerta kewangan kumpulan yang merangkumi maklumat kewangan lebih daripada satu komponen. Komponen audit penyerta kewangan kumpulan termasuklah yang pertama, cawangan, anak syarikat, usaha sama, entiti bersekutu dan entiti lain. Akta Syarikat 1965 menjelaskan tentang hak sebagai juruaudit, di mana juruaudit boleh mengakses akaun dan maklumat-maklumat yang berkaitan dengan anak syarikat. Ia juga boleh mendapatkan maklumat dan penjelasan daripada pegawai atau juruaudit mengenai hal ehwal anak syarikat untuk tujuan penyerta kewangan kumpulan dan tujuan audit. Tanggungjawab juruaudit juga perlu menyatakan pendapat atau merancang prosedur mengenai penyerta kewangan yang disatukan berdasarkan audit yang telah dilakukan mengikut piawaian pengauditan diterima umum. Piawaian tersebut menghendaki juruaudit merancang dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan yang munasabah sama ada penyerta kewangan yang disatukan bebas daripada salah nyata yang material. Seterusnya, saya akan membentangkan tata cara mengaudit akaun kumpulan. Tata cara mengaudit akaun kumpulan ada 3 tahap. Tahap pertama ialah mengumpul bukti pada komponen. Langkah pertama dalam tahap 1 adalah perancangan dan penilaian risiko. Juruaudit kumpulan perlu mempunyai pemahaman yang baik tentang struktur kumpulan, kepentingan bagi setiap komponen kumpulan, mekanik proses penyatuan dan risiko salah nyata material yang dibentangkan oleh setiap syarikat dalam penyata kewangan. Selain itu, juruaudit kumpulan dikehendaki terlibat dalam penilaian risiko juruaudit komponen untuk menangani risiko salah nyata yang dikenal pasti untuk semua komponen penting. Langkah kedua dalam tahap 1 ialah penglibatan dalam kerja juruaudit komponen. Juruaudit kumpulan harus menyemak laporan kerja yang dilakukan oleh juruaudit komponen dan menilai perkara penting yang timbul. Perkara-perkara tersebut akan dibincangkan dengan juruaudit komponen, pengurusan komponen atau pengurusan kumpulan. Laporan kerja yang disediakan oleh juruaudit komponen boleh berupa ringkasan eksekutif atau nota masalah audit yang timbul daripada audit syarikat. Sebagai alternatif, juruaudit kumpulan boleh mengeluarkan soal selidik yang akan dilengkapkan oleh audit komponen yang akan menyoroti isu-isu utama yang timbul dari audit komponen. Berdasarkan tinjauan tersebut, juruaudit kumpulan perlu memutuskan sejauh mana tindakan dan kerja selanjutnya yang perlu diambil untuk memastikan bahawa penyata kewangan bebas daripada salah nyata yang ketara. Tindakan tersebut boleh merangkumi kajian semula terhadap strategi audit oleh juruaudit komponen secara menyeluruh, melakukan penilaian risiko di peringkat syarikat, mengambil bahagian dalam mesyuarat tertutup dengan juruaudit komponen dan pengurusan syarikat, kajian semula kebahagiaan kerja audit yang relevan yang dilakukan oleh juruaudit komponen. Sekiranya syarikat adalah material kepada penyata kewangan kumpulan, juruaudit kumpulan harus menjalankan tindakan selanjutnya termasuk berbincang dengan juruaudit komponen atau pengurusan syarikat mengenai aktiviti perniagaan yang penting kepada kumpulan, membincangkan dengan juruaudit komponen mengenai kerentanan penyata kewangan syarikat terhadap kesilapan ketara atau salah nyata, mengkaji dokumentasi juruaudit komponen mengenai risiko penting yang dikenal pasti dan kesimpulan yang dicapai terhadap risiko-risiko ini. Tahap 2 dalam tata cara audit kumpulan ialah mengaudit proses penyatuan. Juruaudit kumpulan mesti merancang prosedur audit yang akan dilakukan pada proses penyatuan. Bagi sebilangan kumpulan, penyatuan akan menjadi kompleks dan mungkin melibatkan beberapa pertimbangan
Oleh itu, terdapat risiko audit yang tinggi. Perancangan yang menyeluruh akan menjadi penting untuk memastikan risiko audit dapat dikurangkan. Jenis prosedur audit yang dapat dilakukan meliputi mengesahkan bahawa angka yang diambil dalam penyatuan telah diambil dengan tepat dari penyata kewangan komponen. Kedua, menilai klasifikasi komponen kumpulan. Contohnya, sama ada komponen tersebut telah dikenal pasti dan dianggap sebagai anak syarikat, syarikat bersekutu atau usaha sama. Ketiga, mengkaji pendedahan yang diperlukan dalam penyata kewangan kumpulan seperti usniaga pihak berkaitan dan kepentingan minoriti. Keempat, menyiasat pelakuan mana-mana komponen yang mempunyai polisi akhir tahun kewangan atau polisi perakaunan yang berbeza dengan kumpulan. Kelima, mengumpulkan bukti yang sesuai dengan penyesuaian penyatuan tertentu yang diperlukan oleh piawaian pelaporan kewangan. Contohnya, pengiraan muhibah dan kajian penurunan nilai, pembatalan baki dan usniaga antara kumpulan, peruntukan untuk keuntungan yang belum direalisasikan sebagai hasil daripada transaksi intrakumpulan, penyesuaian nilai seksama yang diperlukan untuk aset dan liability yang dipegang oleh komponen. Juru audit kumpulan mesti mempunyai pengetahuan yang baik mengenai standard pelaporan kewangan yang berkaitan, yang merangkumi IFRS 3 Business Combination, IAS 28 Investment in Associate and Joint Venture, IFRS 9 Financial Instrument, IAS 32 Financial Instrument Presentation. Tata cara mengaudit akaun kumpulan yang terakhir ialah tahap 3, iaitu mengeluarkan pendapat audit kumpulan. Juru audit kumpulan mengeluarkan pendapat mengenai penyata kewangan kumpulan. Ini dilakukan setelah kajian menyeluruh terhadap semua bukti yang dikumpulkan pada tahap pertama dan kedua. Diwajibkan di bawah ISA 230, dokumentasi audit termasuk dokumen kerja-kerja yang terlibat dengan audit akaun kumpulan serta komunikasi antara kedua-dua juru audit. Saya akan menerangkan berkenaan dengan kesandaran kepada juru audit lain. Bila juru audit utama menggunakan kerja juru audit lain, juru audit utama harus tentukan bagaimana kerja juru audit lain akan mempengaruhi audit. Jadi, apabila juru audit utama menyimpulkan bahawa penyata kewangan komponen tidak penting, standard dalam ISA ini tidak terpakai. Jadi, saya akan terangkan apa itu maksud juru audit utama dan juga juru audit lain. Juru audit utama bermaksud juru audit yang bertanggungjawab untuk melaporkan penyata kewangan sesebuah entiti apabila penyata kewangan tersebut merangkumi maklumat kewangan satu atau lebih komponen diaudit oleh juru audit lain. Okey, maknanya dalam arti kata lain, juru audit utama ni adalah juru audit yang bertanggungjawab melaporkan penyata kewangan kumpulan di mana juru audit perlu memeriksa akaun anak syarikat sebelum akaun tersebut disatukan dengan syarikat induk. Jadi saya akan berikan contoh di akhir slide ini. Okey, jadi kekalkan fokus anda. Alright, jadi saya akan teruskan sebenarnya apakah tanggungjawab juru audit utama ini, iaitu yang pertama untuk memastikan keseragaman prinsip dan asas perakaunan. Yang kedua ialah keseragaman jangka masa perakaunan dan juga kesediaan maklumat daripada anak syarikat. Okey. Seterusnya, saya akan terangkan apa itu maksud juru audit lain. Okey, juru audit lain bermaksud juru audit selain daripada juru audit utama yang bertanggungjawab untuk melaporkan maklumat kewangan komponen yang termasuk dalam penyata kewangan yang diaudit oleh juru audit utama. Juru audit lain termasuk syarikat gabungan sama ada menggunakan nama yang sama atau tidak, dan juga juru audit yang tidak berkaitan. Okey, dengan kebenaran pengarah syarikat induk, juru audit sebenarnya boleh memperoleh secara langsung maklumat tambahan daripada anak syarikat ataupun juru audit subsidiary tersebutlah. Okey, dan selain itu, juru audit utama sebenarnya boleh dapatkan maklumat daripada juru audit subsidiary tersebut melalui beberapa cara, iaitu soal selidik, keterangan lisan, keterangan bertulis, periksa fail audit kertas kerja dan dokumen-dokumen lain. Okey, seterusnya apa itu komponen? Komponen ialah bermaksud bahagian, cawangan, anak syarikat, usaha sama, syarikat bersekutu atau yang lain syarikat yang maklumat kewangannya dimasukkan dalam penyata kewangan yang diaudit oleh prinsipal juru audit, iaitu juru audit utama lah. Okey, juru audit yang melakukan audit akan mengeluarkan pendapat pada akaun anak syarikat, tetapi sebenarnya bukan juru audit kepada syarikat induk digelar sebagai juru audit kedua.
Tugas juru audit syarikat induk untuk memberikan pendapat audit akaun kumpulan akan melibatkan beberapa masalah khusus jika beberapa anak syarikat itu diaudit oleh juru audit kedua. Okey, seperti yang saya bagi tahu tadi, saya akan menerangkan satu contoh untuk mengaitkan antara juru audit utama dan juru audit lain. Okey. Jadi contohnya syarikat induk diaudit oleh contohnya syarikat Nabila & Co, saya letak, dan syarikat induk ini mempunyai 3 buah anak syarikat. Okey, di mana ada di antara anak syarikat ini diaudit oleh juru audit yang lain. Kenapa ada sebenarnya syarikat anak syarikat ni tidak diaudit oleh juru audit yang sama yang mengaudit syarikat induk? Ini mungkin kerana anak syarikat itu baru dibeli dan ketika itu anak syarikat mempunyai juru audit sendiri yang lama berkhidmat dan mempunyai hubungan baik. Okey. Yang kedua, mungkin anak syarikat ni ditubuhkan oleh syarikat induk untuk mengendalikan perniagaan dalam sesuatu bidang yang khusus. Jadi juru audit yang melaksanakan audit di syarikat induk tidak boleh melaksanakan audit di anak syarikat tersebut. Okey. Dan yang ketiga ialah syarikat kumpulan yang mempunyai banyak anak syarikat akan melantik beberapa juru audit yang berlainan untuk mengaudit anak syarikat. Jadi itulah beberapa sebab mengapa sebenarnya ada di antara anak syarikat induk ni mempunyai juru audit yang lain. Okey. Okey, seterusnya saya akan menerangkan apa itu pertimbangan sebagai juru audit utama. Juru audit harus mempertimbangkan sama ada penyertaan mereka sendiri mencukupi untuk dapat bertindak sebagai juru audit utama. A. Pentingnya bahagian penyata kewangan yang merupakan prinsipal audit juru audit. B. Tahap pengetahuan juru audit utama mengenai perniagaan komponen. C. Risiko salah nyata yang ketara dalam penyata kewangan komponen yang diaudit oleh juru audit lain. Dan D. Ialah pelaksanaan prosedur tambahan sebagaimana dinyatakan dalam ISA ini mengenai komponen yang diaudit oleh juru audit lain menghasilkan prinsipal juru audit mempunyai penyataan yang signifikan dalam audit tersebut. Seterusnya ialah prosedur juru audit utama. Semasa merancang untuk menggunakan kerja juru audit lain, juru audit utama harus mempertimbangkan kecekapan profesional juru audit lain di konteks tugasan tertentu. Okey, juru audit utama harus melakukan prosedur untuk mendapatkan bukti audit yang sesuai dan mencukupi bahawa kerja juru audit lain mencukupi untuk tujuan juru audit utama dalam konteks tugasan tertentu. Okey, jadi juru audit utama akan menasihati juru audit lain mengenai yang pertama ialah syarat-syarat kebebasan mengenai entiti dan komponen dan memperoleh bertulis perwakilan mengenai pematuhan terhadapnya. Yang kedua ialah penggunaan yang dibuat hasil kerja dan laporan juru audit lain dan membuat mencukupi pengaturan untuk penyelarasan usaha mereka pada peringkat perancangan awal audit dan juga keperluan perakaunan pengaudit dan pelaporan dan mendapatkan pernyataan bertulis mengenai pematuhan dengan mereka. Okey. Juru audit utama dapat menyimpulkan bahawa tidak perlu menerapkan prosedur seperti yang dijelaskan dalam perenggan 10 kerana audit yang sesuai dan mencukupi bukti yang diperoleh sebelumnya bahawa dasar kawalan kualiti yang boleh diterima dan prosedur dipatuhi dalam pelaksanaan amalan juru audit yang lain. Okey, juru audit utama harus mempertimbangkan penemuan penting yang lain juru audit. Okey, juru audit utama mungkin menganggap wajar untuk berbincang dengan juru audit yang lain dan pengurusan komponen, penemuan audit atau perkara lain mempengaruhi maklumat kewangan komponen dan juga boleh memutuskan bahawa ujian tambahan rekod atau maklumat kewangan komponen yang perlu. Seterusnya ialah kerjasama antara juru audit. Juru audit lain mengetahui konteks di mana juru audit utama akan menggunakan kerja juru audit lain harus bekerjasama dengan juru audit utama. Jadi sebagai contoh, juru audit yang lain akan memberi perhatian kepada juru audit utama dalam segi aspek apapun kerja juru audit yang tidak dapat dijalankan seperti yang diminta. Begitu juga tertakluk kepada undang-undang dan pertimbangan profesional. Juru audit lain perlu diberitahu mengenai sebarang perkara yang menjadi perhatian juru audit utama yang mungkin penting berkaitan dengan kerja juru audit yang lain. Seterusnya saya akan membentangkan tentang pelaporan audit kumpulan. Laporan yang pertama adalah laporan bersih. Laporan bersih adalah penyata kewangan yang disediakan adalah benar dan adil serta bebas daripada segala salah nyata yang ketara.
Setelah menyiapkan buku akaun, juruaudit memeriksa dan mengesahkan mereka untuk mengetahui sama ada pernyataan tersebut adalah benar dan adil mengenai urusan syarikat. Laporan juruaudit memberikan pendapat mengenai kesahihan dan kebolehpercayaan penyata kewangan syarikat. Ini adalah bahagian penting dalam laporan tahunan syarikat. Laporan audit yang bersih adalah laporan yang tidak diubah suai dan penyata kewangan entiti bebas daripada segala salah nyata dan kesalahan. Seterusnya adalah laporan bersyarat ataupun laporan berkelayakan, iaitu jika terdapat salah nyata yang material namun kesalahan material tersebut tidak mempengaruhi benar dan saksama keseluruhan penyata kewangan. Laporan yang berkelayakan adalah penyataan yang dikeluarkan dalam laporan juruaudit yang disertai penyata kewangan syarikat yang diaudit. Hal ini kerana pendapat juruaudit menunjukkan bahawa maklumat kewangan yang diberikan oleh syarikat adalah terbatasnya mempunyai masalah penting sehubungan dengan penerapan prinsip perakaunan yang diterima umum iaitu GAAP, tetapi ianya tidak dapat disebarkan. Pendapat yang berkelayakan juga boleh dikeluarkan jika syarikat tidak mempunyai pendedahan yang tidak mencukupi dalam nota kepada penyata kewangan. Setiap kali juruaudit syarikat tidak berpuas hati dengan apa-apa maklumat atau penjelasan yang diberikan kepadanya, atau jika dia berpendapat bahawa akaun untung rugi dan kunci kira tidak menunjukkan pandangan yang benar dan adil mengenai keadaan syarikat, atau jika akaun disampaikan oleh para pengarah untuk mendapatkan penjelasan lebih lanjut, dia mesti meminta para pengarah untuk melakukannya. Dia mesti menyebutkan fakta itu dalam laporannya. Jenis laporan ini dikenali sebagai laporan yang berkelayakan dan berbeza dengan laporan yang bersih. Sebelum juruaudit memberikan laporan yang berkelayakan, dia harus membicarakan perkara tersebut dengan para pengarah. Yang ketiga adalah laporan bercanggah, iaitu terdapat salah nyata material yang mempengaruhi akaun dan item lain dalam penyata kewangan. Pendapat yang merugikan adalah jenis pendapat yang diubah suai yang dinyatakan dalam laporan audit penyata kewangan, di mana juruaudit telah memperolehi bukti audit yang cukup dan sesuai dan menyimpulkan bahawa terdapat salah nyata yang didapati dalam penyata kewangan tersebut. Piawaian pengauditan antarabangsa mewajibkan juruaudit untuk menyatakan pendapat yang tidak baik sekiranya terdapat salah nyata penting yang mempengaruhi keseluruhan penyata kewangan. Penyata seperti ini adalah isyarat bagi pemegang saham dan pelabur untuk menyatakan bahawa penyata kewangan entiti tidak boleh dipercayai dan mereka tidak boleh menggunakan atau bergantung pada maklumat kewangan untuk membuat keputusan. Hal ini juga memberi amaran kepada pemegang saham bahawa eksekutif yang menjalankan entiti mempunyai masalah berkaitan dengan entiti. Oleh itu, perhatian harus diberikan bukan hanya pada maklumat kewangan tetapi juga pada laporan lain yang disediakan oleh atau dilapor oleh eksekutif. Dari sudut pandangan juruaudit, pendapat ini akan memberi kesan buruk kepada pelanggan. Oleh itu, juruaudit harus memastikan bahawa mereka telah memahami dengan jelas salah nyata yang ditemui dan mengikuti garis panduan audit. Semua piawaian perakaunan yang berkaitan disahkan dan diperiksa berdasarkan perkara-perkara penting. Laporan yang terakhir adalah laporan penafian. Juruaudit tidak membolehi bukti yang cukup menyebabkan kesukaran untuk mengakses kesalahan material dalam penyata kewangan. Pendapat penafian oleh juruaudit terdapat terhadap penyata kewangan apabila mereka tidak dapat memperolehi penyata kewangan yang mencukupi dan sesuai untuk membuat kesimpulan atau menyokong pendapat mereka. Terdapat banyak sebab mengapa juruaudit tidak dapat memperolehi dokumen sokongan yang mencukupi dan sesuai. Hal ini mungkin kerana pengurusan tidak mempunyai dokumen yang cukup untuk menyokong transaksi atau peristiwa perakaunan mereka. Pengurusan tidak mempunyai kawalan yang betul untuk memastikan dokumen-dokumen sokongan tersebut selamat dan tidak hilang. Terdapat niat pengurusan entiti untuk tidak memberikan dokumen sokongan kerana kurangnya kepercayaan terhadap kebebasan juruaudit. Kekurangan komunikasi dan penjelasan juga merupakan salah satu sebab
yang menyebabkan salah faham dan kemudiannya menyebabkan kekurangan dokumen sokongan. Juru audit komponen perlu melaporkan kepada juru audit kumpulan dalam bentuk yang dipersetujui oleh audit kumpulan, iaitu sama ada laporan audit mengenai maklumat kewangan atau baki akaun tertentu atau laporan mengenai prosedur yang ditentukan. Jika terdapat sebarang salah nyata material dalam laporan yang disediakan, juru audit kumpulan harus mempertimbangkan untuk mengatasi masalah tersebut bukan sahaja di peringkat kumpulan, malah di peringkat induk. Sekiranya tahap salah nyata material yang dilaporkan terlalu tinggi, risiko bahawa penyertaan yang tidak dilaporkan dari sejumlah komponen yang dapat digabungkan untuk mewakili salah nyata yang penting dalam penyata kewangan kumpulan. Manakala sekiranya tahap pelaporan terlalu rendah, juru audit kumpulan akan mempunyai kerja tambahan dalam mengkaji dan meringkaskan salah nyata material yang dilakukan. Seterusnya adalah kes yang berkaitan. Kes yang berkaitan ialah antara KPMG dan juga YMDB. Pada Mac 2010, 2011 dan 2012, penyata kewangan YMDB telah pun diaudit oleh KPMG Malaysia dan tiada penilaian sebenar dan adil ke atas syarikat YMDB ini. Dan pada 8 Jun 2018, KPMG menasihatkan YMDB mengambil langkah untuk mengelak daripada sebab pergantungan ataupun pergantungan lanjut terhadap laporan audit yang dikemukakan pada tahun 2010, 2011 dan 2012. Dan YMDB menyatakan bahawa jika laporan tersebut diserahkan kepada juru audit KPMG, maka maklumat yang dinyatakan dalam laporan akan mempunyai kesalahan material dan laporan audit lain yang berkaitan. Akhir sekali, saya akan membentangkan tentang isu-isu spesifik dalam audit akaun kumpulan. ISA 600 merupakan dokumen yang sangat panjang tetapi ianya tidak merangkumi semua masalah yang berkaitan dalam situasi audit kumpulan, pertimbangan pelbagai isu, piawaian pelaporan kewangan terperinci dan isu-isu yang sedang dibahaskan dalam profesyen ini. Antara isu penting dalam audit akaun kumpulan ialah yang pertama, tahun berakhir yang tidak kondusif. Yang mana tahun berakhir yang tidak kondusif ini akan berlaku jika tarikh akhir akaun kumpulan lebih awal daripada komponen. Oleh itu, juru audit kumpulan mungkin diminta untuk menandatangani pendapat mereka mengenai penyata kewangan kumpulan sebelum audit komponen itu selesai. Seterusnya, juru audit komponen juga diminta untuk melapor sebelum mereka menyelesaikan pekerjaan mereka, iaitu laporan juru audit komponen. Dalam IFRS 10, menyatakan bahawa tahun berakhir mesti diselaraskan. Jika tahun berakhir itu tak selaras, satu set penyata kewangan tambahan perlu disediakan untuk diselaraskan dengan tahun berakhir kewangan kumpulan. Ia juga perlu disesuaikan dengan kesan transaksi atau peristiwa penting yang berlaku antara tarikh penyata kewangan komponen dan tarikh penyata kewangan gabungan. Seterusnya, yang kedua, penyelarasan dasar perakaunan yang tidak konsisten. Juru audit kumpulan perlu menilai segala kemungkinan terhadap laporan yang disediakan oleh juru audit komponen, terutamanya dari aspek perincian mengenai dasar yang diamalkan. Hal ini bertujuan adalah untuk mengelakkan masalah pihak pengurusan komponen yang kurang mahir dalam GAAP. Walau bagaimanapun, penilaian ini tidak dapat dilakukan jika pengurusan kumpulan kurang mempengaruhi pengurusan komponen bagi syarikat usaha sama atau syarikat bersekutu yang mana hak pelaporannya tidak diketahui. Yang kedua, mungkin juga piawaian perakaunan bagi peringkat kumpulan dan komponen adalah berbeza, terutamanya untuk item yang saling berkaitan seperti lindung nilai dan instrumen kewangan. Seterusnya, isu berkaitan dengan syarikat letterbox. Apa itu syarikat letterbox? Audit syarikat letterbox ialah situasi di mana semua kerja lapangan audit dilakukan oleh seorang sahaja juru audit, iaitu daripada firma kerja lapangan. Dan laporan audit pula ditandatangan oleh orang lain, iaitu juru audit yang mempunyai permit tempatan daripada firma penandatangan lah. Maka jika berlaku situasi ini,
ia tidak dikira sebagai audit akaun kumpulan kerana tiada induk yang pendapatnya yang ditandatangani oleh firma penandatangan dan tidak ada komponen yang diaudit oleh firma kerja lapangan. Tetapi sekiranya firma penandatangan tu diwajibkan oleh undang-undang untuk tanggungjawab ke atas audit, pihaknya lah yang bertanggungjawab bahawa audit tu telah dilakukan dan semua undang-undang dan persyaratan etika pun telah dipatuhi. Dalam ISA 600 menyatakan bahawa kerja penyatuan dilakukan oleh juru audit kumpulan, bukan juru audit komponen. Walaupun juru audit komponen boleh membantu. Selain itu, juru audit kumpulan akan bertanggungjawab atas sebilangan kerja yang dilakukan pada induk juru audit lain. Manakala pada kumpulan, sebilangan kerja dilakukan oleh juru audit komponen dengan cara tradisional dan beberapa kerja dilakukan oleh juru audit kumpulan seperti kerja pada kawalan IT. Isu yang terakhir adalah berkenaan dengan pengenalpastian dan penilaian risiko kesalahnyatan bahan. Berdasarkan ISA 315, pasukan pelibatan kumpulan akan bertanggungjawab untuk mengenalpasti dan menilai risiko salah nyata penting penyata kewangan kumpulan. Dalam mengenalpasti misstatement tersebut, pertimbangan penglibatan juru audit komponen perlu diambil kira, iaitu apabila kumpulan audit melibatkan juru audit komponen dalam prosedur penilaian risiko, kumpulan audit harus mempertimbangkan hasil kerja juru audit komponen tu dalam menentukan sama ada ia menyediakan asas yang sesuai atau tidak untuk pengenalpastian dan penilaian risiko salah nyata material kewangan kumpulan. Jadi, penting untuk menangani risiko kesalahan penyataan bahan yang dinilai. Berdasarkan ISA 330, kumpulan audit akan bertanggungjawab terhadap sifat, masa dan prosedur tambahan. Dalam proses penyatuan, pasukan penglibatan kumpulan bertanggungjawab untuk merancang dan melaksanakan prosedur tambahan iaitu audit yang selanjutnya untuk dia bertindak balas terhadap risiko yang dinilai daripada salah nyata material kewangan kumpulan yang timbul daripada proses penyatuan. Dalam melakukan prosedur tambahan, ia merangkumi yang pertama, menilai semua entiti dan unit perniagaan sama ada ia telah dimasukkan ke dalam kewangan kumpulan seperti yang dikehendaki oleh kerangka pelaporan kewangan yang digunakan. Seterusnya barulah mereka merancang dan melaksanakan prosedur audit selanjutnya mengenai sub penggabungan. Yang kedua, kita mengambil kira untuk menilai kesesuaian, kelengkapan dan ketepatan penyesuaian penyatuan dan pengkelasan semula. Sekiranya maklumat kewangan entiti ataupun unit perniagaan belum disiapkan sesuai dengan dasar perakaunan yang sama digunakan untuk penyata kewangan kumpulan, jadi pasukan pelibatan kumpulan perlulah menilai sama ada maklumat kewangan tu telah disesuaikan dengan betul atau tidak untuk tujuan penyediaan dan untuk membentangkan penyata kewangan kumpulan. Yang kedua, pertimbangan semasa juru audit komponen terlibat. Apabila pasukan pelibatan kumpulan menetapkan reka bentuk dan prestasi prosedur audit selanjutnya kepada juru audit komponen, pasukan pelibatan kumpulan ni hendaklah berkomunikasi dengan juru audit komponen tentang perkara-perkara yang relevan dengan tindak balas terhadap risiko salah nyata yang dinilai dalam penyata kewangan kumpulan. Bagi situasi yang dinilai dengan risiko salah nyata yang lebih tinggi, termasuk risiko penting, yang mana auditor komponen menentukan pelaksanaan prosedur tambahan. Oleh itu, pasukan pelibatan kumpulan akan menilai kesesuaian prosedur tersebut. Dalam contoh kes ini, salah satu syarikat yang terlibat ialah Lembaga Tabung Haji, di mana mereka telah dilaporkan seringkali mengubah kaedah penetapan rosot nilai aset kewangan. Ini menunjukkan bahawa syarikat Lembaga Tabung Haji mempunyai dasar perakaunan yang tidak konsisten. Ianya tidak konsisten dan diubah sebanyak 2 kali. Oleh itu, mereka telah mendapat teguran daripada juru audit negara tersebut. Tindakannya, juru audit kumpulan perlu menilai segala kemungkinan untuk mengelakkan sebarang masalah yang akan berlaku. Dalam kes seterusnya, Lembaga Tabung Haji juga dilaporkan tidak merekodkan rosot nilai yang berjumlah 227.81 juta terhadap pelaburan dalam 3 syarikat subsidiari. Ini menunjukkan bahawa mereka mempunyai salah nyataan dalam perekodan. Dalam ISA 315, pasukan pelibatan kumpulan
bertanggungjawab untuk mengenal pasti dan menilai risiko salah nyata dalam penyata kewangan mereka. Mereka juga bertanggungjawab untuk merancang dan melaksanakan prosedur tambahan iaitu audit yang selanjutnya untuk bertindak balas terhadap risiko yang dinilai daripada kejadian tersebut. Kesimpulannya, audit kumpulan menimbulkan pelbagai isu kerana struktur kumpulannya yang agak kompleks serta kewujudan pelbagai komponen dalam kumpulan. Oleh itu, juru audit kumpulan mesti memastikan bahawa audit kumpulan itu dirancang dengan berhati-hati dan teliti. Seterusnya, komunikasi dengan juru audit yang lain juga dilakukan lebih awal untuk memudahkan proses tersebut. Juru audit juga perlu mengumpulkan dua jenis bukti, iaitu yang pertama, bukti mengenai komponen individu kumpulan yang dapat dikumpulkan menggunakan pengaturan audit bersama. Yang kedua, bukti dalam proses penyatuan secara mendalam dan dirancang berdasarkan piawaian pelaporan kewangan yang kompleks. Sekian, itu sahaja daripada kumpulan kami. Terima kasih.